Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sembilan 904 diterangkan bahawa siapa yang melihat bintang-bintang dan memperhati kebesaran Tuhan yang menciptakannya, lalu membaca ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar, yang bermaksud, ya Tuhan kami, Engkau tidak menjadikan semua sia-sia. Maha suci Engkau Tuhan, maka hindarlah kami dari siksa neraka. Maka dicatat baginya hasanat sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi sambungan daripada kuliah yang disampaikan oleh doktor, kita bicarakan bab tafakur, bab berfikir kepada Allah. Jadi kita disuruh duduk mengenangkan, bertafakur ni mengenangkan kebesaran Allah. Kita melihat, memerhati segala kejadian-kejadian yang Tuhan buat, seperti mana dia kata melihat bintang-bintang. Jadi Allah ciptakan bulan, bintang, matahari tak boleh tengok. Nampak matahari tak boleh tengok, tak boleh tengok matahari berair mata. Jadi kita semua tu adalah merupakan ciptaan Allah, khalqullah. Jadi dengan cara kita melihat ciptaan Tuhan, satu daripadanya ialah, itulah pelajaran ilmu tauhid yang telah pun diajar oleh Nabi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada zaman dulu. Mereka mengaji tauhid, dia tak ada kitab apa kita. Jadi disuruh, dan Nabi sendiri melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat ini merupakan firman Allah dan dijadikan doa oleh di kalangan hamba-hamba Allah yang mukmin, yang mukminah kepada Allah. Dan kita nampak saja kebesaran, segala kebesaran apa yang Tuhan jadikan, maka kita disuruh, diperintah oleh Allah turunnya ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, Engkau tidak menjadikan semua sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, maka hindarkanlah kami daripada seksa neraka. Dengan kita menyebut ayat begitu tu, maka kita mendapat pahala kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit. Itulah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nak buat benda hak baik ni tuan-tuan mudah. Sebab itu kata almarhum Syekh Abu Lais As-Samarqandi di awal kitab ni, barang nak berniaga untuk akhirat ni tidak memerlukan modal yang banyak.
cuma memerlukan di atas iman dan takwa dan juga usaha yang lebih daripada kita. Sesiapa di kalangan hamba Allah yang rajin berusaha untuk mendapat ganjaran daripada Allah, maka dia akan berjaya. Siapa yang penyegan, pemalas, maka dia tak dapatlah ganjaran. Jadi kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita pergi ke orang naik gunung Everest sampai ke puncak, kita hore, nah, berjaya. Lepas tu kita naik di atas pula, kita laung apa? Satu Malaysia. Nah, aku betul lah tuan. Allah Ta'ala ajar kita supaya kita ni menyebut nama Tuhan. Sebab apabila kita sebut nama Allah, di situ mendatangkan kesedaran, keinsafan, betapalah kerajaan Allah, besarnya, hebatnya Allah, yang Tuhan jadikan semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yang Tuhan tu wajibul wujud, ya, Tuhan tu wajibul wujud, dan tanda juga keagungan dan kebesaran Allah. Allah menciptakan itu semua. Allah jadikan bulan dan bintang menjadikan panduan kepada ahli-ahli pelayaran. Orang dulu belayar, nak tahu daratan ke mana halanya, arah mana dituju, dia melihat bulan dan bintang. Jadi mereka melihat itu sebagai arah panduan. Itu tanda kebesaran Tuhan jadikan. Dan begitu juga Allah jadikan kita dengan keadaan muka bumi ini. Ada di kawasan tu yang berpaya, ada kawasan tu pula yang adanya sungai, ada air terjun. Semula jadi Allah buat waterfall, air terjun yang membawakan satu gambaran yang cukup cantik, yang kita tengok tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ada juga Allah turun kawasan yang diturunkan salji. Kita yang tak pernah bertemu dengan salji, anak-anak kita belajar di luar negara, hantar gambar, tengok, dia kata kita main salji. Jadi kita perak lah, tak pernah tengok salji itu, main salji. Ini kebesaran Allah. Allah jadikan juga kita kawasan-kawasan yang berpaya, tasik, lautan yang luas. Jadi semua itulah tanda-tanda yang dikatakan wajibul wujud, yang para ulama tauhid menggunakan ayat ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah mencipta untuk kita mengkaji, berfikir. Sebab tu kata Syahid Al-Ustaz Hasan Al-Banna, apabila bertemu dua kalimat yadhkuruna wa yatafakkaruna, dua kalimah itu melahirkan insan yang ma'rifatullah. Jadi kita duduk berzikir, berfikir, akan melahirkan insan yang ma'rifatullah. Dia jadi gitu. Batu Hujatul Islam Imam Ghazali pun disuruh kita duduk bertafakkur sejenak, melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan mengenangkan diri kita dengan ciptaan Allah. Dari ketika itu kita terasalah betapalah diri kita ni serba hina, kerdilnya kita, lemahnya kita, yang maha agungnya Allah. Itu yang dicerita kisah apa dalam kitab Durratun Nasihin, kisah seorang wali Allah nak makan sebiji pisang menangis. Tuan-tuan, kita bantai makan pisang di jemaat berapa banyak? Tak menangis pun. Orang tanya dia, kenapa tuan menangis? Dia kata, aku nak makan sebiji pisang, dengan nikmat pisang ni manis, lazat, lemak, nak dibandingkan dengan amal ibadatku dengan Allah, tak sebanyak mana ni amal ibadatku dengan ni biji pisang ni Tuhan bagi.
Kita ahli kedai kopi, mana nak menangis? Nah, ni cerita ahli Sofi. Dia boleh menitis air mata menangis ni, nak kunyah pisang sebiji ni. Kita telan nikmat Allah, tuan-tuan. Allah Rabbi. Makan segala-gala tak pernah menangis. Makan nasi baru ingat. Kena sedap sapu 5 pinggan. Sampai berdaih kita. Dah. Kata orang Kelantan, berdaih kita. Sampai tak boleh nak menyawa punya makan. Ada kita sebut Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina azabannar. Kita naik bangunan-bangunan melawat yang dijadi ciptaan-ciptaan manusia, arkitek-arkitek manusia, kan? Kita kagum melihat bagaimana hebatnya arkitek-arkitek ni, mereka cipta bangunan. Saya dulu naik bangunan Menara Berkembang KLCC, tengah duk bina, hampir nak siap. Kebetulan kuliah di sana, kuliah tengah hari, waktu lunch. Engineer ni dia kata, Ustaz nak naik, boleh kami bawa naik sekarang. Kalau esok lebih siap payah, tak boleh naik, nak kena ada pas, ada macam-macam. Dia bawa naik daripada bawah sampai ke muncak. Makin ke atas makin kena tunduk, makin tunduk, membongkok. Dia tak boleh tegak. Sampailah di atas. Lepas tu tengok dia punya tu, jambatan yang dibina menyambungkan dua bangunan. Macam besar jambatan tu. Kita tengok dari jauh kecil. Boleh letak 4 biji kereta. Dia menyambung ke bangunan sebelah. Tengok kebesaran Allah. Masa saya naik tu, tengah-tengah yang hampir-hampir nak siap lah. 15 minit mesyuarat, 15 minit mesyuarat. Gabungan daripada arkitek daripada negara orang barat, orang putih, Korea pun ada, China pun ada, beberapa engineer nak buat, Jepun pun ada. Jadi kita tengok kebesaran Allah. Tu kata sahabat kita, dia kata, kalau Ustaz tengok, dia kata menara KLCC Berkembang ni dia ambil daripada mana Ustaz? Saya kata kalau tak salah saya lah, dia ambil daripada Candi Borobudur. Kan Candi Borobudur di mana? Jawa. Orang Jawa. Dia bentuk betul lah, besar kecil sampai atas kecil sekali kan. Dia kata memang betul lah, dia ambil daripada tu lah. Design tu Candi Borobudur. Di bawah hall, di bawah tu luas. Dia nak buat apa, pembukaan dengan music opera, kan, opera music. Yang Mak Saleh nyanyi buka mulut dulu tu, yang panjang tu kan. Dia buat macam tu lah. Kemudian diarah kepada pegawai-pegawai ni pergi cari nakkan opera music ni. Pusing dunia, tak dapat. Sebab dia kata lambat, kena booking sekurang-kurangnya 2 tahun 3 tahun baru boleh dapat. Allah. Jadi tak jadi buatlah masa perasmian buka tu kan. Masa tu tun lah kan. Hasrat dia. Jadi itu kita tengok. Jadi bila kita naik di atas tu, nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kata sahabat-sahabat, inilah Allah sebut dalam Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tapi ramai yang tengok situ, bila naik di situ dia kata apa? Dia puji Tun ni lah, bapa pembangunan. Dia tak puji Allah, dia puji Tun. Tu kita tuan-tuan, pujilah Allah, nampak kebesaran Tuhan.
Jadi bila kita bertafakur kepada Allah, mengenangkan kebesaran Allah yang Tuhan jadikan semua ciptaan-ciptaan ini, kita pergi ke laut, tuan, tengok laut, di lautan. Dalam laut Allah jadikan adanya landak, adanya belalang laut, adanya semua dalam laut. Ada gajah dalam laut, tapi ikan, kebesaran Allah. Nah, kita tengok bunga-bunga laut, bunga batu, dalam air dia berumbai-rumbai, nampak lembut. Tapi bila tuan-tuan angkat naik ke atas, dia keras. Kebesaran Allah. Kalau kita menyelami, ada kita kawasan laut yang tak dibenarkan nelayan tangkap ikan, dia jadikan sebagai taman. Orang menyelam masuk dalam, dia tengok Allah, keindahan taman-taman di dalam lautan, dengan ikan-ikan, dengan tumbuh-tumbuhan, rumpai-rumpai batu dalam laut, tapi berumbai-rumbai. Tapi bila angkat naik atas, dia keras. Itulah kebesaran Allah. Nah, jadi bila kita nampak tu, Allah suruh kita ni, turunnya ayat, bacalah ini. Bukannya baca payah sangat, bukannya panjang sangat. Ayat tu bunyi, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi kita minta doa, ya Tuhan kami, Engkau tidak menjadikan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, maka hindarkanlah kami daripada seksa neraka. Maka dicatat bagi kita sebanyak kebaikan sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi kalau kita tengok juga kebaikan yang Tuhan bagi, kebesaran Tuhan buat benda-benda lain pun serupa itulah juga. Sebanyak mana kita melihat Allah berikan kebaikan itu. Ini kelebihan kita, duduk sejenak bertafakur. Itulah saya kata tadi, menepati kata-kata pujangga Hasan Syahid Ustaz Hasan Al-Banna. Dia kata bila kita yadhkuruna wa yatafakkaruna, bercantum dua kalimat ini, melahirkan insan ma'rifatullah. InsyaAllah. Jadi kita ni orang betul-betul beriman kepada Allah. Amir bin Qais berkata pula, orang yang sangat gembira di hari akhirat, iaitu orang yang paling lama penderitaan duka citanya di dunia. Dan orang yang paling banyak tertawa di akhirat, iaitu yang dahulu di dunia banyak menangis kerana takut kepada Allah. Dan orang yang paling ikhlas imannya di hari kiamat, iaitu orang yang banyak berfikir dan memperhatikan di dunia. Ini kata seorang sahabat saleh, Amir bin Qais. Dia kata orang yang sangat gembira di akhirat, orang yang paling lama penderitaan duka citanya di atas dunia. Ini satu ujian Allah Ta'ala bagi. Orang kata dia ni hidup tak pernah pun hidup tenang, sentiasa dirundung dengan perasaan duka cita. Ada saja duka cita, harta dia habis, duka cita perniagaan dia bankruptcy, duka cita juga anak bini dia meninggal, duka cita juga tanaman dia musnah. Jadi banyak ujian-ujian yang Allah uji. Tapi walau bagaimanapun, kesabaran tetap dia sabar menghadapi benda itu semua. Duka cita tetap duka cita, tapi sabar menghadapi itu. Maka kata Amir bin Qais, inilah orang yang paling gembira di akhirat. Allah bagi kat dia Yusuf. Sebab dunia ni banyak duka cita. Kita bukan minta, tapi semua benda ni Allah nak uji. Itu kemarin saya sahabat telefon, saya masih di Kedah, baru sampai pagi tadi pukul 4 tadi. Dia minta supaya nak guna kenderaan pacuan 4 roda, nak ajak saya pergi ke Dabung. Dia kata mungkin tak dapat lah kot, sebab apa, hari ni ada temu janji kawan-kawan nak jumpa. Kemudian tu pula kenderaan nak pakai, nak angkut air, nak guna ni, tak dapat. Itulah dia cerita, dia kata malu juga, dia kata dekat orang India, Cina. Saya kata pasal apa? Yalah, kata dia India, Cina minta lilin sebatang, kita bagi 2 batang. Dia kata tak pun cik, saya 1 batang cukup bagi orang lain. Kesian orang lain pun tak ada api juga. Tapi yang si Melayu ni bagi 2 batang, dia sapu 10, bagi 10, sapu sekotak.
Lepas tu jual pula tu. Ya ilaha illallah. Kita bagi untuk kesempitan hidup dia pergi jual. Orang bagi beras, dia kumpul-kumpul beras, dia jual beras. Orang bagi pampers, dia kumpul-kumpul pampers, dia jual pampers. Allah, saya kata kenapalah perangai kotor sangat. Ni tu dalam keadaan duka cita. Dia kata kita berhimpun semua di masjid, Ustaz. Di masjid, tempat lain tak selamat dah. Rumah habis hanyut, tak ada, tinggal tapak rumah. Bila berkumandang azan subuh, berapa kerat yang sembahyang. Kita ingat masa tsunami dulu, Ustaz Dirih Ahmad pergi sana. Dia kata masa subuh tu, azan subuh, duduk bakat tidur dalam masjid. Masjid di Bandar Aceh. Bakat tidur, tak bangkit sembahyang. Tak serik-serik tu Allah berikan ni. Ini serapa di dapur. Waktu makan penuh, dia kata Ustaz, penuh. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Allah beri kita ujian cukup hebat dah. Paling teruk banjir. Petang kemarin saya dimaklumkan Manik Urai lama, naik air semua dah. Sahabat-sahabat kita daripada kumpulan di Merbuk, 70 orang pergi, tukar balik. Orang Sungai Limau, Sungai Ada pula pergi. Dia balik cerita, itulah kata dia. Roti canai RM5 sebiji. Dia sembelih betul-betul. Saya kata gila. Kita duduk di situ masak makan untuk 70 orang, tiba-tiba mari pula tambah lagi 30 orang. Tak cukup makan. Pergi cari dekat pekan lama di Kuala Musang, stesen kereta api. Tak ada makanan. Habis. Tapi tu dia kata, Ustaz, roti canai RM5 sebiji. Alasan dia, keadaan bahan mentah tak ada, payah dapat. Sedihlah tuan-tuan kita dengar keadaan berlaku macam ni kan. Dah ditimpa dengan keadaan satu ujian Allah kepada mereka, tapi berlaku pula perangai-perangai macam tu. Allah dengan tak sembahyang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ambillah pengajaran. Orang yang banyak menderita di akhirat, dia akan mendapat kesenangan. Dan orang yang paling banyak tertawa di akhirat, kata Amir bin Qais, iaitu yang dahulu di dunia banyak menangis kerana takut Allah. Menangis menitihkan air mata kerana takutkan Allah mengenangkan dosa-dosa kita buat. Tu yang Imam Ghazali suruh duduk bertafakur tu. Selepas kita sembahyang tahajud apa semua, sebelum kita doa, duduk bertafakur sejenak. Cuba kita review balik dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Masa itulah tuan-tuan akan keluarnya air mata, yang titisan air mata walaupun sedikit, tapi ikhlas kerana Allah. Air mata itulah yang dikatakan boleh. Ada riwayat dalam hadis, dalam kitab Tajzibut Taraful Hadis jilid utama, dikata air mata yang boleh memadamkan api neraka Allah, inilah dia, air mata yang menangis kerana takutkan Allah, mengenangkan dosa kita, takutkan azab Allah. Bukan menangis sebab lain, menangis sebab pemutih kekasih Allah. Tak payah menangis lah kan. Benda-benda lagu tu banyak lagi orang perempuan ramai lagi. Sama sekarang ni peratus perempuan lebih ramai. Peras kekasih dia putih dengan dia, gantung diri. Seorang gadis, siapa WhatsApp kemarin gambar, kemarin tengok kawan buka, saya tak ada benda-benda tu, malas nak main dah benda-benda tu. Kawan dia kata beli satu senang, kita nak masak, malas lara, tak ada kerja, duk tekan main benda tu kan. Tapi dia orang buka tengok hak dia, kita tengok ni budak perempuan gantung. Dia kata pasal apa? Dia kata putus kekasih dia, ambil orang lain. Allah, bunuh diri. Jadi kita ni tuan-tuan,
syaitan bawa ke jalan yang salah. Jadi sebab tu kita menangis kerana takutkan Allah sebab dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ini yang akan mendapat di akhirat, kata Amir bin Qais, akan gelak ketawa dia. Sebab di dunia dia banyak menangis dengan sebab-sebab itu. Dan orang yang paling ikhlas iman di hari kiamat, iaitu orang yang banyak berfikir dan memperhatikan ini. Nah inilah orang yang banyak bertafakur, banyak memperhatikan kejadian-kejadian alam ini, ciptaan-ciptaan Allah, baik di daratan, baik di lautan, kawasan mana yang Tuhan buat, apa yang Tuhan jadi, maka direnung, diperhati, dipikirkan semuanya itu, lalu kita membuah menghasilkan orang yang ma'rifatullah. Sependapat ulama-ulama tauhid mengatakan dengan kita memerhati kejadian-kejadian ciptaan Allah, melahirkan insan yang ma'rifatullah, dan kita mendapat ganjaran pahala yang tinggi daripada Allah di hari akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwu min insani إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.